Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azri Syafazri bin Rawi. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang kepentingan menentang kuasa Jepun sebagai penjajah demi masa depan negara dan generasi baharu. Pertama sekali, kita akan membincangkan tentang faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Seperti yang dapat kita tahu, serangan tentera Jepun bermula di Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Manakala serangan terhadap Sarawak dan Sabah bermula pada 16 Disember 1941. Kedatangan Jepun ke negara kita bertujuan untuk mengeksploitasi sumber bahan mentah serta kepentingan strategik ketenteraan. Pada masa yang sama, Jepun juga menggunakan propaganda seperti penggunaan slogan Semangat Asia dan Asia untuk orang Asia. Hal ini bagi menanamkan semangat anti penjajah barat serta menunjukkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah di negara kita untuk keperluan perindustrian, ekoran pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun. Antara bahan mentah yang dijadikan sasaran utama Jepun ialah biji timah, getah, arang batu, boksit serta sumber minyak. Seterusnya, kedudukan strategik negara kita pula sesuai untuk ketenteraan Jepun, yang mana di hujung semenanjung Tanah Melayu terletak pangkalan tentera laut British iaitu Singapura. Penguasaan terhadap Singapura penting untuk membuka laluan penguasaan Jepun terhadap telaga minyak di Sumatera, manakala penguasaan terhadap Pulau Borneo pula penting untuk menjayakan operasi penaklukan tentera Jepun di Pulau Jawa. Seterusnya, dasar pendudukan Jepun di negara kita. Dasar pemerintahan tentera Jepun diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army untuk dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dasar pendudukan Jepun di negara kita dapat dilihat melalui dasar pentadbiran, ekonomi serta sosial. Pertama sekali, dasar pentadbiran. Bagi dasar pentadbiran tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada mulanya, Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentadbiran bagi membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25. Kemudiannya, Tanah Melayu dan Sumatera ditadbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan Belanda sebelum perang. Sumatera diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25, manakala Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun yang ke-29, yang mana masing-masing berpusat di Bukit Tinggi Sumatera dan di Taiping, Perak. Bagi dasar terhadap Raja-Raja Melayu pula, pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam dan adat Melayu, serta diberikan bayaran pencen seperti sebelum perang. Kedudukan Sultan di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Dan seterusnya, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pentadbiran tentera Jepun memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Hal ini bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai serta mendapatkan sokongan para penduduk. Pada masa yang sama, pentadbiran tentera Jepun juga menubuhkan Kowa Kunrenjo bagi melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Yang kedua ialah dasar ekonomi. Akibat kemerosotan ekonomi, pentadbiran tentera Jepun telah melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Rancangan perindustrian 5 tahun diperkenalkan bagi membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Mata wang Jepun juga dicetak bagi menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Akhir sekali ialah dasar sosial. Bagi pendidikan, Jepun bertindak untuk menutup sekolah Inggeris dan Cina.
lalu memperkenalkan sistem persekolahan Jepun bagi membentuk persaudaraan sejagat Hakuichiu pada masa yang sama untuk mencapai teknologi industri dan menerapkan nilai Jepun. Sikap Jepun terhadap agama pula, tentera Jepun bertindak untuk tidak masuk campur dalam agama dan adat Melayu. Hal ini bagi membendung kegiatan penentangan terhadap pendudukan Jepun. Kelas pengajaran Al-Quran dan sekolah agama juga diteruskan semula seperti biasa. Seterusnya bagi catuan dan penghasilan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan bagi mencukupkan makanan dalam negeri. Akhir sekali, layanan terhadap penduduk. Pentadbiran tentera Jepun memberikan layanan berbeza-beza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tentera Jepun memberikan layanan yang baik kepada orang Melayu serta peribumi lain yang bekerjasama dengan Jepun. Hal ini adalah untuk mendapatkan sokongan masyarakat peribumi bagi memudahkan pemerintahan. Selain itu, tentera Jepun juga membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India. Hal ini bagi memudahkan untuk mendapat kerjasama orang India dalam rancangan tentera Jepun menguasai negara India. Manakala bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan yang kejam kepada mereka lanjutan pemusuhan daripada perang Cina-Jepun. Orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Beralih kita ke topik yang seterusnya, iaitu perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Pertama sekali, Regimen Askar Melayu Benteng Pertahanan Tanah Air. Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat dalam menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Pelibatan Regimen Askar Melayu dalam pertempuran ini menentang tentera Jepun memperlihatkan semangat juang yang sangat tinggi. Lieutenant General A.E. Percival, Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, menyifatkan semangat juang ini sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi pada generasi akan datang. Seterusnya, Force 136. Anggota Force 136 ini telah mendapat latihan di India dan juga Sri Lanka. Mereka kemudian dihantar ke Tanah Melayu dengan kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang bertujuan untuk mendapatkan sokongan orang Melayu serta menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Force 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu, termasuklah mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda dan membuat persiapan untuk British melancarkan operasi Zipper, iaitu serangan secara besar-besaran. Yang ketiga pula ialah penentangan Malayan People's Anti-Japanese Army atau lebih dikenali sebagai MPAJA. Penentangan MPAJA pula terbahagi kepada dua. Pertama sekali ialah kerjasama MPAJA dan Force 136. MPJA dan Force 136 yang mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama bagi melawan tentera Jepun. MPAJA memperoleh bantuan seperti senjata, ubat-ubatan, kewangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Yang kedua pula ialah kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA. Parti Kuomintang telah menubuhkan Overseas Chinese Anti-Japanese Army yang dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Gerila Kuomintang bersetuju bekerjasama dengan MPAJA atau Parti Komunis Malaya menentang tentera Jepun. Yang keempat pula ialah penentangan individu. Terdapat dua individu yang terlibat dalam penentangan ini. Pertama sekali ialah Gurchan Singh. Gurchan Singh menggerakkan penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun dengan cara menyebarkan risalah dan propaganda menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalah penentangan yang dihasilkan oleh Gurchan Singh diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu pendudukan tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun ini.
Yang kedua pula ialah Sibel Karthigasu. Sibel Karthigasu merupakan jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu masa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Semasa pendudukan Jepun, dia dan suaminya memberikan bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun. Dia juga menyembunyikan radio dan berkongsi maklumat yang diperoleh daripada sinaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Sibel dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun apabila kegiatan mereka terbongkar. Lalu penyiksaan demi penyiksaan dilakukan oleh tentera Jepun sehingga menyebabkan kematian suaminya. Sibel dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan perubatan setelah tentera Jepun menyerah kalah. Sibel Karthigasu dianugerahi pingat King George di Istana Buckingham oleh Raja George ke-6 kerana keberaniannya semasa pendudukan Jepun dan merupakan wanita dari tanah Melayu yang menerima anugerah tersebut. Akhir sekali, gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Operasi Semut. Operasi Semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Services Reconnaissance Department iaitu SRD untuk mengukuhkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Yang kedua ialah pemberontakan Jesselton. Pemberontakan Jesselton juga dikenali sebagai pemberontakan Double Ten iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Kwok. Kumpulan Albert Kwok yang dikenali sebagai Gerila Kinabalu melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran, balai polis dan kemudahan tentera di Raja Jepun serta membunuh tentera Jepun di Jesselton, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Hal ini menyebabkan tentera Jepun kemudiannya melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Albert Kwok menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awam. Beliau bersama-sama dengan 175 orang lain kemudiannya dihukum bunuh di Petagas manakala 131 orang lain lagi dipenjarakan di Labuan. Beralih kita ke topik yang seterusnya pula, iaitu perkembangan gerakan nasionalisme tempatan dan pendudukan Jepun. Pertama sekali ialah perkembangan semangat anti penjajah. Slogan Asia untuk Asia dan konsep lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya menekankan kebebasan negara Asia, menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Konsep ini selari dengan perjuangan sebahagian daripada golongan nasionalis di Tanah Melayu, terutama Kesatuan Melayu Muda KMM. Seterusnya pula ialah perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu. Jepun merestui matlamat Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu bersama-sama dengan Indonesia melalui semangat Asia untuk Asia. Namun begitu, Jepun memaklumkan kepada Chris bahawa rancangan untuk Tanah Melayu merdeka bersama-sama dengan Indonesia tidak dapat dilaksanakan. Hal ini kerana tentera Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 berikutan pengeboman bandar Hiroshima dan Nagasaki. Walau bagaimanapun, perjuangan menuntut kemerdekaan tidak berjaya semasa pendudukan Jepun. Perjuangan bagi mencapai matlamat Chris diteruskan selepas pendudukan Jepun melalui penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM iaitu parti politik pertama ditubuhkan selepas zaman pendudukan Jepun. Dan akhir sekali ialah kesedaran politik di Sarawak dan Sabah. Berikutan kekurangan pegawai Jepun, orang Melayu dan Iban diberikan jawatan dan kuasa yang lebih tinggi sebagai pegawai daerah yang sebelumnya hanya disandang oleh pegawai British. Menjawat jawatan tinggi turut memberikan kesedaran dan keyakinan kepada pegawai tempatan untuk menjalankan tugas yang penting. Seterusnya ialah kesan pendudukan Jepun dari aspek positif serta negatif. Kesan positif dari aspek ekonomi ialah ia dapat mengajar rakyat tempatan supaya berdikari dengan menjalankan kegiatan pertanian. Manakala dari aspek sosial pula, ia dapat memberikan layanan yang baik kepada penduduk tempatan terutamanya
layanan kepada kaum Melayu dan India. Dan akhir sekali dari aspek politik pula, ia menyemarakkan semangat nasionalisme. Selain itu, pengalaman mentadbir memberi peluang kepada orang Melayu untuk menjalankan urusan pentadbiran yang tidak pernah diperoleh semasa pemerintahan British, serta membangkitkan kesedaran politik apabila Jepun membenarkan dan bekerjasama dengan pemimpin Melayu menubuhkan parti politik untuk orang Melayu. Seterusnya ialah kesan negatif. Dari aspek ekonomi pula, perusahaan biji timah dan getah yang pesat sebelum ini merosot dan hampir terhenti. Ekoran daripada kerosakan dan kemusnahan yang berlaku pada Lombong, Ladang dan juga Kilang. Harta benda terpaksa dibelanjakan untuk memperoleh makanan dan keperluan. Serta nilai mata wang juga jatuh dengan pesat dan amat teruk. Dari aspek sosial pula, penindasan terhadap orang Cina dan ramai pemuda negara terpaksa menjadi buruh paksa untuk membina landasan kereta api maut. Dan akhir sekali dari segi politik, parti politik yang ditubuhkan adalah berdasarkan kaum. Apakah pendapat anda sekiranya negara kita dijajah oleh kuasa asing? Keberatan rakyat negara ini yang mula dikenali sebagai Tanah Melayu, Malaya dan sebelum membentuk Malaysia akibat dijajah dan ditindas oleh kuasa-kuasa besar dunia bermula tahun 1511 apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis. Seterusnya penjajahan Belanda diikuti Inggeris serta Jepun dan kembali semula kepada Inggeris. Tidak mustahil akan dirasai oleh generasi baru sekiranya sekali lagi negara kita dijajah. Tidak lupa juga sewaktu peritnya rakyat di utara Tanah Melayu termasuk Kelantan terpaksa membayar ufti kepada Siam kerana kita di bawah kekuasaannya. Sekiranya dahulu kita hanya ditindas di bidang ekonomi dan pentadbiran, keperitannya sudah tidak terperi, apatah lagi andainya berlaku penjajahan sekarang. Sudah tentu rakyat negara ini akan ditekan dari pelbagai sudut dan tidak mustahil negara kita akan menjadi seperti negara-negara di Asia Barat yang sepanjang masa ditindas oleh kuasa besar. Dan berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.